اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Penawar Hati siri yang ke-34 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana setiap petang jam 6 petang kita akan berkongsi daripada buku, daripada kitab syarahan Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada setiap daripada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Nur, AR Ultimate, RSN, ahlan Hasma, Ayahanda, terima kasih banyak-banyak. Kak Cik Syarimah 65, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan Nur Jura Azlin, Nyonya Muhammad Yusof, Nur Asikim, ahlan Kamiza Muhammad Amil, Wan Am, begitu juga Karina, ahlan Binara Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Anda sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita nak sambung daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati. Kita nak sambung pada petang ini daripada muka surat yang ke-36. Muka surat yang ke-36. Muka surat yang ke-36 daripada tajuk Muraqabah, termasuk salah satu daripada maqam ihsan. Sebelum daripada ini, kita telah baca beberapa kali. Cuma ada 3 hari berturut-turut kita tak sempat buat. Maka sebelum daripada ini kita telah kongsikan bahawa hati adalah komponen badan manusia yang paling penting. Bahkan hati adalah raja kepada anggota tubuh badan yang lain. Maka untuk menjaga hati, perlu untuk menjaga 7 anggota zahir. Dan itu tajuk yang kita telah baca. Untuk menjaga hati, perlu untuk menjaga 7 anggota zahir. Daripada 7 anggota zahir ini, kita masih lagi pada anggota yang pertama,
Itulah pentingnya menjaga mata. Maka 7 anggota zahir yang kita perlu jaga. Kena jaga mata, kena jaga telinga. Yang ketiga, kena jaga mulut. Yang keempat, kena menjaga perut. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, menjaga tangan. Dan yang ketujuh, menjaga kaki. Maka dengan menjaga 7 anggota zahir, maka manusia akan dapat menjaga hatinya. Dan kemudian kita dalam tajuk menjaga mata, kita sedang mempelajari berkenaan tentang muraqabah. Muraqabah. Maka apakah maksud muraqabah? Kita telah baca muraqabah pada muka surat yang ke-34. Muraqabah adalah merasakan selalu diperhatikan oleh Allah pada setiap detik dan setiap saat. Maka kita kena ada sifat muraqabah. Dan inilah tajuk yang kita masih bincangkan berkenaan tentang muraqabah. Kita telah baca daripada beberapa ayat Al-Quran. Kita telah baca daripada pelbagai tempat daripada ayat Al-Quran bagaimana adanya perbicaraan tentang muraqabah, perasaan, kesedaran bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita, melihat kita dan mengetahui segala keadaan kita. Dan orang yang ada muraqabah, maka dia boleh dan mudah untuk menjaga dirinya daripada maksiat dan dosa. Alan-alan Haifah, Ahmad, kemudian Raudah Sakinah, Jamilah Zainal Abidin, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba muka surat 36. 36. Maka pada muka surat 36, penulis buku membawakan tajuk muraqabah termasuk salah satu daripada maqam ihsan. Perkataan ihsan kita biasa dengar. Dalam hadis Jibril, di mana Jibril alaihi salatu wassalam telah datang kepada Nabi dalam bentuk seorang lelaki yang begitu putih pakaiannya, begitu bersih tubuh badannya. Namun kata para sahabat, kami tak kenal siapa lelaki itu. Menunjukkan dia bukan orang Madinah, akan tetapi bersih tubuh badan dia dan begitu bersih pakaian dia. Maka Jibril datang dalam bentuk manusia dan bertanya kepada Nabi beberapa soalan penting. Maka Jibril telah bertanya, apakah itu Islam? Dan Nabi jawab dengan rukun Islam. Soalan yang kedua Jibril tanya berkenaan tentang apakah itu iman? Maka Nabi jawab dengan rukun iman. Dan kemudian yang ketiga adalah Jibril bertanya kepada Nabi, apakah itu ihsan? Maka Nabi SAW jawab, dan pun kita akan baca kejap lagi hadis tersebut. Maka Nabi ditanya oleh Jibril, apakah itu ihsan? Maka hari ini penulis buku membawakan tajuk ihsan yang kita biasa dengar daripada hadis Jibril, menggambarkan bahawa ibadah akan menjadi indah apabila manusia itu adanya sifat ihsan. Menggambarkan bahawa manusia mudah meninggalkan dosa dan maksiat apabila manusia itu ada sifat ihsan. Maka kata penulis buku, muraqabah termasuk daripada sifat dan maqam ihsan. Dan kemudian dalam hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi tentang bila kiamat dan apakah tanda-tanda kiamat. Maka itu soalan daripada Jibril kepada Nabi SAW bertujuan untuk para sahabat mendengar dan belajar daripada jawapan baginda Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluas kepada rakan-rakan, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apakah itu ihsan? Maqam ihsan. Maka ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Apakah itu maqam ihsan? Maka Nabi SAW bersabda, dan hadis ini ada dalam hadis Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Maka apakah itu ihsan? Dalam hadis Nabi SAW menerangkan bahawa kamu
ta'budallah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah, ka'annaka tarah. Maka antara makam ihsan, makam ibadah yang dituntut adalah bila kita buat ibadah seolah-olah, ka'annaka tarah, sabda Nabi, seolah-olah kita melihat akan Allah. Maka itu adalah level ibadah yang patut setiap daripada kita usaha untuk dapat. Bila kita beribadah, seolah-olah kita melihat akan Allah. Kalaulah kita tak mampu sampai ke tahap bila kita beribadah seolah-olah melihat akan Allah, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, sabda Nabi, maka jika kamu tidak mampu untuk melihat akan Allah, maka apakah sifat yang kita kena ada bila kita buat apa-apa? فَإِنَّهُ يَرَاكَ, maka sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Maka kita kena ada perasaan, kita kena ada kesedaran, kita kena ada keyakinan bahawa Allah sentiasa melihat kita. Dan itu juga dipanggil makam ihsan. Maka keadaan yang sedar, perasan, yakin Allah melihat kita, itulah juga tafsiran dan definisi bagi muraqabah. Maka sebab itu muraqabah adalah termasuk daripada makam ihsan. Maka kalaulah seseorang itu boleh ada sifat muraqabah, kata penulis, dan dia boleh mencapai tahap ihsan, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya dan kita, maka insya-Allah dia akan merasai kelazatan ibadah dan dia akan ada kekuatan untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka sebab itu kata penulis buku, muraqabah termasuk salah satu daripada makam ihsan. Maka hendaklah seseorang itu, sabda Nabi, bila dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Maka Atiyah Sabrina, tolong buat Atiyah ke atas. Ke atas. Sini Atiyah duduk sini. Atiyah duduk sini. Buat di sini Aminah. Buat di sini. Buat di sini, tak apa, buat di sini. Sini Kak Abi, kenapa ni? Okey. Kenapa Atiyah? Ha? Ni Atiyah ni, Atiyah nak apa ni? Ha. Atiyah nak apa? Tengok. Atiyah apa? Beri salam semua. Ha. Gini atas, gini atas. Gini atas. Atas dengan Abi lah. Dengan Abi cik ceramah Duduk di atas, di atas. Di atas, di atas, jom. Di atas. Di atas. Di atas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Alal Zahrah Aliyah PKS Sadariyah, itulah dia ada kat depan ni. Kak Cik itulah dia nak pergi, nak pergi taman. Hujan ke? Tak hujan. Lagi ajak. Tu. Syasha pergi taman lagi. Taman sebelum maghrib ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nak pergi taman ni. Macam mana kita ada live ni kan? Nak buat live kat taman, internet tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dia? Dia nak pergi taman. Dia nak pergi taman dekat Semenyih ni, dia suka pergi taman dekat Semenyih ni. Kalau kat Shah Alam tu memang taman jauh sedikit daripada ni. Kalau taman Shah Alam semua, tu yang dia nak pergi taman. Maka dia berlega-lega kat depan ni daripada tadi nak pergi taman. Okey, maka daripada hadis tadi, maka penulis buku nak memberi pemahaman kepada kita bahawa muraqabah dan ihsan adalah saling berkaitan. Kerana kita hendaklah beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaulah kita tak mampu, kita mesti beribadah dalam keadaan kita yakin Allah melihat kita. Maka itu juga adalah definisi dan maksud daripada muraqabah, kata sabda Nabi SAW. Kemudian di bawah hadis yang kedua. Hadis yang kedua di mana Nabi memberi pesanan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya panjang. Jom kita perhatikan. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menceritakan, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia menunggang kenderaan yang sama dengan Nabi. Kenderaan yang sama, unta ataupun keldai. Maka keldai yang sama dia tumpang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu tu Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, dia masih muda. Bila Nabi meninggal dunia pun usianya baru lebih kurang 13-14 tahun. Maka dia menumpang kenderaan yang sama dengan Nabi SAW. Faqal, maka Nabi pun bersabda, memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan apakah nasihat Nabi? Nabi berpesan, ya gulam, wahai gulam, wahai kanak-kanak, wahai kanak-kanak, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimah, beberapa nasihat. Nabi nak ajarkan beberapa nasihat, kalimat. Aku nak ajarkan beberapa nasihat, beberapa kalimah. Dan apakah nasihat-nasihat tersebut? Maka Nabi SAW pun bersabda, yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Sabda Nabi SAW, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Apakah maksud menjaga Allah? Maka kata para ulama, menjaga agama Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga nikmat Allah. Maka jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Dan ini janji Allah. Sebab itu orang yang jaga agama Allah, dia mesti ada keyakinan yang Allah jaga dia. Walaupun ujian tu mesti ada. Setiap manusia diuji. Dunia memang tempat diuji. Tapi di sini sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Ihfazillaha yahfazka. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah tak perlukan kita. Tapi kalaulah kita melakukan pengorbanan menjaga agama Allah, perintah Allah, nikmat Allah daripada benda-benda yang Allah tak suka, janji Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Maka itu adalah nasihat Nabi yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti Allah. Jagalah Allah, pasti kamu mendapati Allah dekat denganmu. Maka kalaulah seseorang itu jaga Allah, jaga agama Allah, jaga titah perintah Allah, jaga nikmat Allah. Kalaulah seseorang itu menjaga Allah, maka dia akan mendapati Allah sentiasa dekat dengannya. Pertolongan Allah, bantuan Allah, ketenangan daripada Allah, rahmat Allah sentiasa dekat dengan dia. Maka, ihfazillaha, jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah dekat dengan kamu. Kemudian Nabi SAW ajar lagi kepada Abdullah bin Abbas. Sabda Nabi SAW, dan ini semua latihan untuk muraqabah. Latihan untuk ada keyakinan yang Allah sentiasa memerhati dan melihat kita. Ini adalah latihan dia. Ini juga adalah latihan untuk membawa manusia ke maqam ihsan, sebagaimana hadis yang kita baca. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu nak meminta sesuatu, maka minta dengan siapa? Mintalah dengan Allah. Kena minta dengan Allah. Sebab Allah sentiasa akan memenuhi permintaan kita. Sebab itu sabda Nabi, kalau nak minta sesuatu, minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Sabda Nabi, apabila kamu nak meminta pertolongan, nak minta pertolongan dengan siapa? Mintalah pertolongan dengan Allah. Nak minta, minta dengan Allah. Nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Dan itulah sifat sahabat-sahabat. Kalau kita baca dalam hadis, maka sahabat radhiyallahu anhum, semua benda mereka minta dengan Allah, hatta
Dalam hadis kita baca, hatta syis'a na'lih, apabila tali kasut, tali capal sahabat-sahabat putus, mereka akan minta dengan Allah dahulu sebelum baiki. Walaupun benda tu kecil boleh terus baiki, tapi sebelum mereka baiki, mereka minta dengan Allah terlebih dahulu. Maka orang yang ada muraqabah, dia ada kesedaran yang Allah sentiasa dengan dia, maka dia akan minta dengan Allah dahulu. Macam kita kalaulah kita ada orang yang dekat dengan kita, maka kita tak segan nak minta tolong. Kita akan selalu minta tolong dengan dia. Sebab orang tu dekat dengan kita. Kita tak adalah nak minta tolong dengan orang yang jauh, dengan orang yang kita tak rapat, dengan orang yang tak dekat. Maka kalaulah seseorang itu ada muraqabah, dia ada keyakinan, keimanan, kesedaran yang Allah melihat dia, memerhati dia, Allah dekat dengan dia, maka kalaulah dia nak minta tolong dengan siapa? Allah. Kalaulah dia nak minta bantuan pertolongan dengan siapa? Pun dengan Allah. Sebab Allah sentiasa bersama dengannya. Allah adalah dekat dengannya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah, jika seluruh umat, lawistama'at, berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, dalam untuk memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka tak akan mampu memberi manfaat apa-apa kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Maksudnya makhluk tak boleh buat apa-apa. Maka kenapa minta dengan makhluk? Yang boleh adalah hanya Allah. Kalaulah semua makhluk nak bagi sesuatu kebaikan untuk kita, Allah kata tak boleh, maka tak ada manusia yang boleh beri sebarang bantuan kebaikan kepada kita. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Dan jika seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan boleh melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Manusia tak akan boleh buat apa-apa. Semuanya berlaku dengan ketetapan Allah. Sebab itu kalaulah contohnya seseorang tu benar-benar yakin kepada Allah, datanglah musuh macam mana sekalipun, dia tetap akan yakin kalaulah Allah tak berkehendak berlaku, takkan berlaku. Dan keyakinan inilah yang datang daripada muraqabah, yang datang daripada usaha untuk memartabatkan ibadah kita ke tahap ihsan. Ke tahap ihsan. Kalaulah kita tak ada muraqabah dan ihsan, maka kadangkala kita lebih banyak minta dengan makhluk daripada minta dengan Allah. Kita lebih yakin makhluk boleh tolong daripada Allah tolong kita. Walhal Nabi mengajar kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih muda, nak minta dengan Allah. Perlukan bantuan, maka mintalah bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda di hujung hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sabda Nabi SAW, pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Apakah maksud pena telah diangkat dan lembaran telah kering? Inilah ketetapan Allah. Apakah ketetapan Allah? Makhluk tak boleh buat apa-apa walaupun mereka bergabung dan berkumpul kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Dan inilah level muraqabah dan level ihsan yang ada pada para sahabat, yang ada pada para nabi dan rasul, yang ada pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah gambaran tahap muraqabah yang perlu ada. Bahawa apa pun percaya kepada Allah, apa pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita jaga Allah, Allah pasti akan jaga kita. Kalaulah kita jaga Allah, maka Allah sentiasa dekat dan bersama dengan kita. Maka muka surat 37. Maka hadis tadi adalah hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala.
Hadis yang seterusnya, hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta. Haitsuma kunta ini adalah maksud muraqabah tadi. Sabda Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dalam apa pun keadaan kamu, di mana pun kamu berada. Walaupun bersendirian, bertakwalah kepada Allah. Walaupun tak ada orang tengok. Dan itulah maksud muraqabah. Ada orang, tak ada orang, maka dia tetap menjaga amalan dia. Ittaqillaha haitsuma kunta. Sabda Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah apapun keadaan kamu, di mana pun kamu berada. Kenapa tak ada beza? Sebab seseorang itu dia sedar yang Allah sentiasa melihat dia, memerhatikan dia dan bersama dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka haitsuma kunta bermaksud dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, gembira atau ketika ditimpa bencana. Muka surat yang ke-38. Haitsuma kunta juga bermaksud di mana pun berada, sama ada ketika orang lain melihat kamu ataupun ketika orang tak melihat, maka kena bertakwa kepada Allah. Dan ini maksud muraqabah tadi. Ada orang ke tak ada orang, maka kita tetap takwa. Kenapa kita tetap takwa? Ada orang tak ada orang? Sebab Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa memerhati, Allah sentiasa mengetahui tentang keadaan kita. Maka inilah 3 hadis yang kita baca secara ringkas berkenaan tentang martabat ihsan, berkenaan tentang muraqabah daripada hadis Abdullah bin Abbas. Begitu juga yang ketiga, hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka kata Imam Al-Haddad, muka surat 38. Kita menggunakan buku ini, muka surat yang ke-38. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka muka surat 38. Imam Al-Haddad rahimahullah berkata, muraqabah ataupun apakah maksud muraqabah? Mengawasi diri itu adalah daripada makam ihsan. Maksudnya seseorang itu bila dia usaha untuk mendapat martabat berusaha untuk ada sifat muraqabah. Muraqabah itu adalah daripada makam ihsan. Nama yang berbeza tetapi merujuk kepada tujuan yang sama. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaulah tidak mampu, maka kena sedar Allah sentiasa melihat akan kita. Kata Imam Al-Haddad, sesiapa yang meneliti dirinya dengan sifat muraqabah, muka surat 38, nescaya akan membuahkan perasaan gentar dan takut kepada Allah. Orang yang usaha untuk mendapatkan muraqabah, dia akan ada rasa takut kepada Allah di mana pun dia berada. Nescaya akan membuahkan perasaan gentar dan takut kepada Allah serta malu kiranya dia melihat dirinya melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia akan malu jika tidak membuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, kalaulah seseorang tu ada muraqabah, yang pertama dia akan ada takwa. Seseorang yang ada muraqabah, dia akan ada rasa malu kalaulah perintah Allah dia tak buat ataupun perintah Allah dia tinggalkan. Yang ketiga kata Imam Al-Haddad, orang yang ada sifat muraqabah ataupun dia akan merasa berat untuk mengerjakan sesuatu ketaatan, maka dia akan merasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maka kalaulah seseorang tu ada muraqabah, dia akan merasa malu untuk merasa berat
untuk melakukan sesuatu amalan. Kalaulah dia rasa berat nak buat sesuatu amalan, dia rasa malu. Sebab dia ada sifat muraqabah. Begitu juga, kalaulah seseorang itu ada muraqabah, maka dia akan merasa malu untuk berasa malas untuk menunaikan ibadah ataupun membelakangkan khidmatnya kepada Allah. Apatah lagi untuk lalai daripada mengingati dan berbakti kepada Allah. Ini adalah kelebihan muraqabah. Kata Imam Al-Haddad, kalaulah seseorang tak ada muraqabah, dia sentiasa bertakwa. Sebab bagi dia orang nampak ke tak, dia tak penting. Yang penting Allah sentiasa melihat dia. Orang yang ada muraqabah, dia akan malu nak buat dosa, malu nak tinggalkan perintah Allah. Orang yang ada muraqabah, dia akan rasa malu nak malas-malas melakukan ibadah. Orang yang ada muraqabah, dia akan merasa malu untuk lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah level para sahabat, para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka sentiasa sedar, ingat, yakin, perasan yang Allah sentiasa memerhatikan mereka, melihat mereka dan bersama dengan mereka. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Insya-Allah malam ni ada kuliah maghrib perkongsian kitab Riyadhus Salihin, lebih kurang jam 7.30 selalunya. Maka jika adalah saya akan kongsikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Haifah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak Mbak Marwani Ahmad, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zayhadi, Kamisah dan juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semua.